Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini sebagaimana yang kita rancang, kita akan bersama live untuk membincangkan satu tajuk berkaitan dengan yang anda namakan kaifa atlubul fiqh. Bagaimana kita nak belajar fiqh. Bagaimana kita sewajarnya dan sepatutnya bagi seseorang talibul ilm mempelajari fiqh. Manhajnya para ulama telah letakkan. Semua malam ini bukan saya ambil daripada apa nama ni, pengalaman sangatlah, tapi daripada tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan tajuk ini. Pertamanya harap live FB kita dapat dengar jelas lah, dan fokus ataupun perbincangan ni walaupun kita buat secara public, khususnya saya tujukan kepada pelajar FKI, terutamanya pelajar-pelajar saya yang mengambil subjek fiqh ibadat, diploma SEM ini yang ambil subjek fiqh ibadat dengan fiqh muamalat. Terhasil tujuan atau matlamat daripada tajuk ini ialah kerana melihat hasil kerja dan juga tugasan yang diberi kebanyakan daripada pelajar-pelajar sekarang, dan saya rasa mungkin sama juga berlaku pada universiti lain dan berlaku pada pelajar aliran pengajian Islam ni. Apabila lambakan maklumat yang ada di media sosial daripada laman web pejabat-pejabat mufti yang pelbagai di Malaysia dan di luar negara, daripada kitab-kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain, akhirnya kemampuan seorang itu untuk mencari dan menggali fiqh dan belajar fiqh, yang mana tahap universiti ni pada diploma, ijazah, tahap perasiswazah ni sangat penting. Bagaimana kita membuat kajian dan mencari hukum, yang mana kalau kita tidak letakkan asas yang betul, dia akan membawa kepada satu nanti kita mungkin akan melanjutkan pengajian di tahap sarjana dan juga doktor falsafah, yang mana apabila kita asas tidak kemas, kalaulah diandaikan kita lulus kepada S1, S2, S3 tersebut, tapi akhirnya kita hasil kajian ataupun hasil dapatan kita ataupun asas untuk apa-apa kajian kita akan jadi lemah, akan jadi tak kuat. Dan ini sebenarnya title yang kita dapat, ia melayakkan kita, namun kita khidmat kita dan sumbangan kita kepada masyarakat, kalau kita tidak diasaskan dengan kefahaman dan cara pengeluaran hukum yang betul, akan menyebabkan natijahnya kita akan berfatwa, kita akan mengeluarkan hukum, kita akan memberi pandangan yang tidak kena dengan apa yang ditetapkan oleh ulama melalui kaedah-kaedah yang mereka telah bukukan. Kenapa? Mereka telah bukukan, tapi kenapa kita tak ikut? Sebab kita mengambil jalan mudah, kita mengambil jalan shortcut, kita tak buka dan gali kitab mereka, kita ambil bahan yang telah siap, terpampar dalam internet, laman-laman web, daripada fatwa-fatwa yang pelbagai inilah. Jadi saya tidak khususkan pada mana-manalah. Cumanya benda ini apabila menjadi trend dalam pelajar-pelajar universiti, mereka akhirnya kadang-kadang kajian mereka itu sebiji. Kalaulah apa yang dinukilkan dalam fatwa itu silap, silaplah mereka.
Kalaulah apa yang mereka ambil daripada fatwa mazhab lain, maka si mazhab lainlah yang mereka kemukakan. Walhal mereka di sini mengamalkan mazhab beza. Dan ada contoh yang jelasnya antara pembentangan yang berlaku apabila dinukilkan daripada pandangan menceritakan tentang masalah wuduk, maka dinukilkan permasalahan berkaitan dengan berwuduk. Seorang itu tertinggal rukun wuduk, salah satu rukun wuduk, dalam masa yang lama baru teringat, maka dibawa pandangan Syekh Saleh Utsaimin daripada fatwa dia lah, bahawa jika dah tempoh masa dia teringat tu lama, maka terpaksa dia ambil wuduk daripada awal semula. Dia wuduk daripada awal. Tak boleh dia menyambung saja wuduknya situ. Jadi peliklah kerana kitab yang diajar atau subjek yang diajar itu ialah mazhab Syafi'i, fiqh al-manhaji, bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia ambil, pelajar ini ambil pada pandangan mazhab Hambali yang mensyaratkan muwalat dalam berwuduk. Adapun mazhab Syafi'i, hanya muwalat itu hanya hukumnya sunat. Dari segi kaedahnya, boleh saja seseorang itu menyambung terus rukun yang tertinggal, lalu rukun-rukun selepas pada itu. Jadi, itu bagi saya nampak bahayalah kalau trend dan juga sikap sebegitu. Pelajar-pelajar mengambil mudah untuk membuat assignment, tugasan atau membuat bahas yang diberikan atau membincangkan mencari hukum dengan cara begitu. Ini akan menyebabkan bahawa kelemahan pelajar ni akan keluar dalam keadaan lemah. Pelajar akan keluar dengan keadaan lemah. Nampak? Okey, jadi saya harap pelajar saya ada dalam ni. Okey, jadi ni kelas kiranya secara umum saya terbuka ni. Cuma saya harap pelajar-pelajar dapat ambil, asatizah pun ada dalam ni ramai, tuan-tuan guru. Kita hanya perkongsian saja, bukan mengajar dan bukan tu. Cuma untuk memberi peringatan kepada pelajar-pelajar ini supaya dalam kita nak menentukan hukum, memilih pemilihan hukum, ada tata cara yang diletakkan oleh ulama. Okey, seterusnya kita masuk kepada apa yang saya akan kongsi pada malam ini. Saya buat secara ringkas je ni, petang tadi baru buat ni, iaitu perkongsian ringkas berkaitan dengan manhaj mempelajari fiqh Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi sebagaimana kita di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i dan juga subjek-subjek di Uniza khususnya berasaskan kepada mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka malam ini perkongsian insya-Allah kita akan buatlah berkaitan dengan, saya ambil beberapa daripada beberapa kitab di sini. Antaranya tajuk-tajuk yang kita mungkin akan sentuh pada malam ini ialah mengenai pengenalan mazhab Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i ini pun secara ringkas, bukan secara subjek ataupun kuliah yang khusus. Kalau tidak akan jadi panjang lah. Cuma dalam sekitar sejam lebih tu agak boleh siap lah. Okey, yang ketiga ialah perkembangan mazhab Syafi'i secara ringkas, kitab-kitab rujukan, soal jawab dan juga perbincangan. Okey, jadi rujukan anaknya, ni saya dah ambil daripada pandangan saya lah ni. Kita berasaskan kepada 3 kitab ni, kita akan sama-sama lihat pada bahagian-bahagian tertentu, iaitu daripada kitab Qurratul Ain. Ini karangan ulama Indonesia ni, masya-Allah, Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Mughni Al-Indonesi. Dikarang nama kitab Qurratul Ain fi Tashil wa Takmilati li Alfadhi Fathil Mu'in. Jadi kitab Fathul Mu'in tu dia buat ringkasan dan olahan balik. Ni dua, tak silap 3 atau 4 jilid ni. Dia buat ringkasan dan olahan balik dengan bahasa yang lebih mudah sikit lah. Dan sebagaimana kitab yang maklum, At-Taqrirat As-Sadidah, Taqrirat As-Sadidah, dan juga Fawaid Al-Madaniyah. Ini Fawaid Madaniyah ni kira ibu dia lah dalam masalah ini. Dia ada satu lagi Fawaid Al-Makkiyah. Kedua-dua kitab ini dia membincangkan bagaimana manhaj
fiqh di sisi mazhab Syafi'i. Cuma mazhab dan fawaid makirah pernah kita baca. Sekarang ni saya nak ambil petik beberapa daripada petikan daripada kitab Fawaid Al-Makiyah karangan Syekh Al-Kurdi ni, dan kita akan lihat secara kasar berkaitan dengan syajaratu kutubi Syafi'iyah. Syajarah tasjir kitab ulama-ulama Syafi'i yang mana sampai sekarang kita masih gunakan, dan biar kita kenal di mana ambilan pandangan-pandangan mazhab kita itu. Okey. Jadi ini isu perbincangan kita akan lalu nanti, iaitu adakah wajar internet dijadikan rujukan dalam tulisan ilmiah? Apa peranan talaki dan sanad ni mengambil fiqh dengan secara bertalaki daripada guru-guru serta ada sanadnya. Dan kesannya pada keberkatan dan keteguhan ilmu fiqh mazhab dan fiqh dalil. Di manakah kita nak duduk? Kita nak ikut fiqh yang berdasarkan mazhab ke fiqh yang berdasarkan berdalil? Ataupun itu cuma salah faham yang berlaku, yang dicanang oleh setengah pihak yang mereka tidak bermazhab pada sangkaan dan dakwaan mereka tidak mazhab, tapi sebenarnya mereka mengikut kepada orang yang mereka pegang pandangan itu. Okey. Jadi kita boleh start pada yang pertamanya, iaitu tentang mazhab Syafi'i. Okey, jadi ini bersama dengan saya ini ialah daripada kitab Taqrirat Sadidah. At-Taqrirat As-Sadidah. Kita lihat secara umum, siapakah pengasas mazhab Syafi'i? Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nama dia lah. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi SAW fi jaddihi Abdi Manaf. Bertemu pada Abdul Manaf. Jadi dia bertemu di Abdul Manaf. Abdul Manaf, anak Abdul Manaf ialah Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim. Jadi adik-beradik Hashim ni nama Muttalib. Ayah mereka berdua ada seorang lagi lah, Abdul Syam dengan Naufal. Hashim bin Abdul Manaf. Nampak? Jadi bertemunya mana? Di Abdul Manaf. Imam Syafi'i mari ikut sini. Sebab tu dipanggil Al-Muttalibi. Al-Muttalibi. Okay? Jadi kita kena kenal lah. Kita bermazhab Syafi'i ni, kita paling kurang kita ada rasa keterikatan kita, kecintaan kita kepada imam kita yang dengan mazhab yang kita bukan anuti lah, mazhab yang kita jalani, mazhab yang kita lalui, pemahaman dan kaedah-kaedahnya itu didasari oleh seorang imam yang agung, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi antara empat imam mazhab itu seorang yang Quraisy. Beliau inilah Imam Syafi'i kita. Okey. Jadi bertemu di Abdul Manaf. Okey. Wulida bi Gazzah, dilahir di Gazzah, di Gaza, Palestin, tahun 150. Wa humila ila Makkah, mak dia bawa dia ke Mekah. Wa talaba al-ilma ala syaikhihi Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji. Khalid bin Muslim Az-Zinji, mufti Makkah. Belajar dengan mufti Makkah. Zinji ni kalau kita lihat pada bahasa ialah negro, orang kulit hitam. Betul, terima kasih. Ustaz Abdul Latif, Taqrirat Sadidah, buka jilid 1 halaman 31. Terima kasih, jazakallah khair. Zinji ni maksud kulit hitam, tapi beliau bukan berkulit hitam. Beliau berkulit sangat putih. Jadi ada orang Arab ni, orang putih sangat ni, kita panggil apa? Dia akan bagi gelaran yang sebaliknya. Nampak? Sebaliknya. Az-Zinji. Bukan kerana dia itu gelap, sebagaimana yang disebut oleh para ulama
yang meletakkan menceritakan tarikh Imam Syafi'i. Okey, dia mufti Mekah. Wa Fudail bin Iyad wa Sufyan ibn Uyainah wa ghairi. Ramailah. Kemudian beliau ke Madinah. Umurnya 12 tahun. Wa hafizal muwatta'a kullahu. Dia hafal muwatta' semuanya. Fi tis'i ayyam. Fi tis'ati ayyam. Boleh? Ya? Aywah. Albino. Dia putih sangat. Tapi macam mana betul Allah alam sama ada albino ni ataupun dia terlampau putih ke, wallahu alam. Tapi boleh jadilah. Tu saya tak tahulah. Okey. Jadi dalam masa 9 hari beliau dapat menghafal muwatta'. Itu barakah yang Allah Taala bagi. Otak yang masya-Allah lah zaman sekarang ni payah nak cari macam tu. Sebab banyak sangat distraction, banyak sangat yang mengalih tumpuan tu. Muhayya'an nafsahu limulazamatil imam. Dia buat itu bertujuan mempersiapkan dirinya untuk melazimi Imam Malik. Thumma akhadha 'anil Imam Malik hatta sara a'lama tullabi. Dia pun ambil ilmu daripada Imam Malik. Ambil daripada Imam Malik sehingga dia menjadi murid yang paling alim. Dibenarkan untuk berfatwa. Dah dibenarkan untuk fatwa. Wa akhadha 'an ahli Madinah wa Makkah. Jadi di sini beliau mengambil ilmu daripada ahli Mekah dan juga ahli Madinah. Wa ta'ahhala lil fatwa wa huwa fil khamisata asyara min umrihi. Dia dalam umur 15 tahun dah layak untuk memberi fatwa. Ma'rifatihi bi asy'aril Arab. Ini satu kelebihan lagi. Asy-Syafi'iyyu hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i ni hujjah dalam bahasa. Makna kalam dia itu, bila dia cakap, memang kalam yang fasih, kalam yang Arabi. Memang tak ada salah. Apa? Itu lebihnya. Hatta innal asma'iyya riwayat asy'aril Arab, antaranya penyair terkenal ialah Imam Al-Asma'i, istafada minhu wa akhadha anhu asy'ara qabilata Bani Hudzail. Asy'ara qabilati Bani Hudzail. Dia pergi baca dan pergi mensahihkan syair-syair daripada kabilah Bani Hudzail dengan Imam Syafi'i. Makna orang luar pun kembali dan juga merujuk kepada Imam Syafi'i dalam masalah bahasa. Itu kelebihan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Thumma rahala ila al-Yaman. Kemudian dia ke Yaman. Dia pergi ke Yaman. Wa akhadha an Mutarrif ibn Mazin wa Hisham ibn Yusuf al-Qadhi. Ini ulama-ulama yang diambil ilmu Imam Syafi'i, ambil ilmu mereka, yang mana mereka ini ulama-ulama Yaman. Amr bin Abi Salamah, Yahya bin Hassan. Kemudian tak cukup di Yaman, pergi thumma rahala ila al-Iraq wa akhadha an Waqi' ibn Jarrah. Dia menimba ilmu daripada berguru dengan Waqi' ibn Jarrah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani faqihil Iraq. Dia ambil ilmu juga daripada salah seorang murid kanan, Imam Abu Hanifah. Salah seorang sahiban. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah, dua orang yang dipanggil sebagai sahiban. Pertama ialah Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf, dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dipanggil sahiban dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i dia ambil fiqh ahli Mekah, fiqh ahli Madinah, ahlul hadis, dan fiqh ahli ra'yi. Fiqh ahli ra'yi yang pusatnya ketika itu di Iraq. Muhammad ibnu Usamah wa Ayyub ibn Suwaid Ar-Ramli wa Abdul Wahab. Ramai ni disebut nama-nama di sini. Wa allafa kitabahu Al-Hujjah. Di sinilah masa fatrah di Iraq ini beliau mengarang kitab Al-Hujjah. Wa jama'a fihi madhhabahu al-qadim, dan dihimpunkan mazhab qadimnya. Wa akhadha 'anil Imam Syafi'i madhhabahu a'immatun kibarun kal Imam Ahmad wa Imam Abi Thawr. Dan di ketika berada di Iraq di sana, ramai di kalangan ulama-ulama besar
mengambil mazhab dan juga pandangan Imam Syafi'i. Nampak tak? Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ni penuh orang tanya dia, kenapa kamu pergi melazimi Imam Syafi'i ni? Tak pergi ambil hadis-hadis yang ulul isnad. Ramai ni masyayikh pergilah musafir, carilah hadis-hadis yang sanadnya tinggi tu. Kenapa mu pergi belajar dengan Syafi'i ni? Makna pada ketika itu banding dengan guru-guru lain, Imam Syafi'i ni bukan orang yang tua. Dia dari sekitar umur pemuda lah. Kenapa aku lihat kamu tulazimu hadha syab, melazimi pemuda ni, kenapa? Dia kata kalau aku luput pun, tak sempat dengan sanad tinggi, aku boleh dapat sanad rendah, tak ada masalah, hadis tetap hadis. Tetapi kalau aku terluput ilmu pemuda ni, aku tak boleh cari dah. Kalau aku tak terlepas ilmu Syafi'i ni, aku tak dapat cari yang macam dia. Nampak? Jadi kepentingan kadang tu ilmu dirayah ni memainkan kepentingan yang tinggi juga. Kepentingan yang kuat, sangat penting. Bukan sekadar riwayah sahaja, bahkan perlu kepada dirayah, pemahaman kepada hadis tersebut. Okey. Wa akhadha an Imam Syafi'i madha kibaru a'immatun kibarun kal Imam Ahmad wa Imam Abi Thawr thumma tawajjaha ila Misr. Kemudian akhir hayat beliau ke Mesir. Wa taghayyara ijtihaduhu fi katsirin minal masaili, dan berubah banyak ijtihadnya pada banyak masalah. Jadi di Mesir ni, Masya Allah Ta'ala beri Mesir ni satu kelebihan Ummud Dunya. Banyak ijtihad Imam Syafi'i yang ada sebahagiannya berubah berbanding apa ijtihad yang dikemukakan di Iraq dahulu. Maka faraja'a an aqwalihil qadimah wa assasa madhhabul jadid. Dia tarik baliklah, raja'a ni menarik balik qaul qadimnya dan mengasaskan mazhab jadid. Wa amla kitabahul al-um, dan dia mengimlakkan, mengajarkan, membacakan, menyampaikan kitab al-um. Di situ kita kira marhalah jadidah, mazhab jadid, yang mana Imam Syafi'i menghimpunkan pandangan-pandangannya yang terkini. Itu Imam Syafi'i. Kita tak boleh katalah, oh saya dah tarik balik pandangan saya berijtihad baru. Kita ni siapa? Nampak tak Imam Syafi'i? Dia tu mujtahid. Sama ada di mazhab qadim atau mazhab jadid, dia tu kedua keadaan tu kamilul alah, mempunyai alat kelengkapan ijtihad yang cukup. Kita dulu ke diam pun sama je tak? Tak mempunyai kelengkapan untuk berijtihad. Tapi kita berani ijtihad. Itulah. Wa sannafa kadzalika ar-risalah fi usulil fiqh. Dan dalam tempoh inilah beliau menulis kitab ar-risalah dalam usul fiqh, yang mana dianggap sebagai kitab usul fiqh yang pertama yang dijumpai, walaupun banyak ada pandangan lain, tapi secara al-mawjud yang ada, yang dijumpai, yang makna yang ada buktinya ialah kitab risalah lah. Wa kana bihadhihi risalati muassisa ilmi usulil fiqh. Dan dengan kitab risalah ni dia dianggap sebagai pengasas kepada ilmu usul fiqh. Pengasas dengan maksud mudawwin al-awwal, orang yang mentadwinkan, menyusun ilmu fiqh secara tersusun. Wa fatiha maghalikihi, dialah yang membukakan kunci-kunci kepada usul fiqh tersebut. Okey. Ini saya nak langkah lah ni. Diiktibar, dianggap sebagai Imam Syafi'i ini mujaddid mi'ah ats-tsaniyah, kurun kedua. Mujaddid kurun kedua. Okey. Wafat beliau ni wa tufiya rahimahullah bil Qahirah sanata 240 lil hijrah. Tahun 204 Hijrah. Okey. Saya nak ambil pada Syekh pengarang kitab Taqriratul Sadidah ni, ta'liq beliau. Ni penting juga ni. Bila kita faham ada dua fasa dalam Imam Syafi'i berijtihad, mazhab qadim dan mazhab jadid. Tengok. Fala yajuzul ifta'u bi madhhabil qadim. Tak harus, makna haram, tak boleh berfatwa dengan mazhab qadim illa fi
thamaniya asyrata mas'alatan, kecuali pada 18 masalah. Kalau ikut sebenarnya sebahagian daripada muhaqqiqin ulama kata sampai ada 20 lebih lah masalah. Ada berapa 20 lebih. Tapi yang masyhur disebut 18 masalah. Tapi kalau ada lebih sikit sampai 20 itu ma'ruf. Bahkan ada yang mengatakan sampai 20 lebih. Fayu'malu biha minal madhhabil qadim. Kecuali pada 18 masalah ini sahaja yang masih difatwakan berdasarkan mazhab qadim. Wa in kana ma yukhalifuha fil madhhabil jadid, walaupun pandangan tersebut menyalahi dalam mazhab jadid. Kenapa ulama-ulama yang datang lepas Imam Syafi'i mengambil pandangan qadim juga? Padahal Imam Syafi'i dah pesan kata bahawa apa yang aku sebut qadim tu bukan lagi pandangan aku. Pandangan aku ialah jadid ni, pandangan mazhab jadid. Kenapa ulama selepas daripada itu mengambil juga pandangan mazhab qadim? Wa dzalika liquwwati dalili alladhi dhahara liman jaa ba'da al-Imam Syafi'i. Demikian itu kerana kekuatan dalil yang ada pada pandangan mazhab qadim yang dikaji oleh ulama-ulama anak-anak murid dia yang datang lepas pada Imam Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i yang setelah kewafatan Imam Syafi'i, dia tengok balik. Dia kata mazhab qadim ni sebenarnya kuat lagi dari segi dalilnya. Dan Imam Syafi'i pun pesan. Nampak tak? Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Dia pesan kepada siapa tu? Kepada orang murid-muridnya, ulama-ulama yang telah mencapai tahap ulama yang boleh berijtihad pada nas. Ada pun macam kita nak kata saya ni tak mau pakai mazhab ni sebab ada hadis dah. Hadis ni sahih. Ni hadis Bukhari, bukan nak tolak Bukhari. Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Kita kata sajalah, kita pegang pada hadis sahih. Tapi kita dah tengok ke hadis-hadis sahih yang lain? Ada hadis-hadis yang menyalahi hadis sahih itu atau tidak? Nampak? Jadi perkataan Imam Syafi'i tuju kepada murid-murid beliau yang mencapai tahap untuk berijtihad, bukan kepada orang macam kita. Yang ni kadang kita kena ukur baju di badan sendiri ni. Jangan rasa bahasa Terengganu sebut nelang. Tak. Jangan rasa gong sangat. Sombong lah bahasa fusahah Melayunya kata sombong. Jangan kita sombong. Kita ikutlah apa yang ulama gariskan. Kerana apa yang para ulama gariskan itu ialah berdasarkan manhaj yang telah melalui berkurun-kurun lama masa yang dimantapkan oleh beribu-ribu, nak kata juta tak beranilah, beribu-ribu ulama Syafi'i yang mengeguhkan mazhab Syafi'i. Wahiyah ada wujub ini bilang ni 18. Saya pun tak mau bilang lah sini. Ini kena kita mengajilah dengan asatizah di tempat masing-masing tu. Ramailah yang boleh terang berkaitan dengan furuk-furuk fiqh yang mana diambil pandangan mazhab qadim. Okey, terus. Wa qad qala anhu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad telah memuji Imam Syafi'i. Dia kata apa? Kanal Imam Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lil badan. Imam Syafi'i itu umpama matahari bagi dunia ini, menerangi dunia ini, dan umpama kesihatan bagi tubuh badan. Masya Allah. Boleh ke orang ni syirik dulu? Wa afiyatul abdani wa shifaiha. Nampak? Imam Ahmad dia kata Imam Syafi'i ni umpama matahari yang menerangi dunia dan keafiatan bagi tubuh badan. Fahal tara li hadaini min khalafin aw anhuma min iwadin? Kamu dapat tidak ada orang dapat ganti dan dapat tukar, dapat ganti daripada dua ni? Ada orang boleh ganti matahari ke nak mencerahkan? Tak boleh. Kesihatan, obat dapat kesihatan tubuh badan, ada orang nak boleh bagi kesihatan ke? Nampak tak? Jadi maknanya Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i. Wa qala rahimahullah, kana al-fiqhu quflan ala ahlihi. Adalah fiqh itu kunci, terkunci. Dikunci ke atas ahlinya. Fiqh dulu
dia tu benda yang terkunci ni benda yang sukar. Hatta fatahahu Allahu bisyafi'i, sehingga Allah Ta'ala membuka dengan asbab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni pergi buka anak kunci tu. Dia pergi buka anak kunci yang mengunci fiqh, kefahaman fiqh tu. Makna kefahaman tu. Ini mengisyaratkan kepada ilmu usul fiqh yang mana menjadi kunci kepada fiqh itu. Wa qala fi Imam Abu Zur'ah ma a'lamu ahadan a'zama minnatan ala ahli al-Islam min asy-Syafi'i. Masya-Allah. Imam Abu Zur'ah ni ahli hadis ni. Dia kata aku tak tahu seorang yang lebih besar jasanya kepada ahli Islam lebih pada Imam Syafi'i. Masya-Allah. Nampak tak? Dan sempat saya tengok tadi dalam Fawaid Madaniyah, Masya-Allah, daripada awal tu, tu kalau tuan-tuan, asatizah, para pelajar sekalian, boleh cari asatizah di tempat masing-masing. Kalau ada yang boleh baca kan, baca Fawaid Madaniyah, Fawaid Madaniyah. Banyak dia cerita tentang kelebihan Imam Syafi'i.